bawakan kepada anda adalah tentang pemaknaan sains, bagaimana ianya boleh membantu untuk membangunkan sesebuah negara. Baiklah saudara, Albert Einstein tidak pernah merasa kecewa di saat teori relativitinya pernah untuk tidak diterima. Thomas Edison terus cekal berusaha bagi memastikan lampu yang ke-1000 dapat untuk menyala. Malah Stephen Hawking tidak pernah kenal arti berputus asa bagi menerangkan kepada dunia ilmu kosmologi penting kepada peradaban manusia. Ketiga-tiga tokoh ini percaya kepada satu perkara: sains mampu mengubah dunia. Atas dasar semangat inilah saya tampil di hadapan anda semua untuk sama-sama berkongsi tentang satu mauduk bicara yang berbunyi saintifik dan progresif memacu kejayaan negara. 5 perspektif saya akan kongsikan kepada anda. Pertama, memperkasa dasar sains dan teknologi. Kedua, anjakan dalam sektor pendidikan. Ketiga, hubungan kerjasama di peringkat antarabangsa. Keempat, insentif kemahiran untuk menggapai kejayaan. Dan terakhir, realiti semasa yang perlu kita hadapi bersama. Pertama, memperkasa dasar sains dan teknologi. Tidak ada satu pun negara di atas muka bumi ini yang mengetepikan pembangunan sains. Tidak kira negara Jepun, Korea, Perancis, hatta negara dunia Afrika Selatan sekalipun pasti akan membangunkan sains demi kepentingan negara mereka. Malah di saat negara Amerika Syarikat mula memperkenalkan Silicon Valley sebagai hub teknologi antarabangsa, negara China tidak pernah menunggu lama untuk terus membangunkan wilayah Shenzhen bagi menyaingi kuasa-kuasa besar dunia. Kita di Malaysia percaya betapa sains inilah yang akan memartabatkan sesebuah bangsa. Maka pada tahun 2013 kita mula memperkenalkan dasar sains, teknologi dan inovasi negara bagi memastikan setiap kejayaan yang telah pun kita padu dapat untuk memberi manfaat kepada semua. Mulai dasar ini, pelbagai usaha telah kita lakukan. Bermula dengan projek pertukaran teknologi, meningkatkan keupayaan penyelidikan dan pembangunan, membudayakan masyarakat berminat saintifik dan inovatif sehinggalah kepada pemerkasaan revolusi perindustrian 4.0. Kesemuanya kita sajikan demi memastikan negara kita tidak akan ketinggalan di peringkat antarabangsa. Bahkan mulai dasar ini kita yakin dapat meraih keuntungan sebanyak ringgit Malaysia 9.6 bilion kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang tahun 2020. Tidak cukup dengan itu, melalui dasar ini juga kita akan berjaya mengeluarkan peluang pekerjaan sebanyak 1.5 juta kekosongan untuk diisi oleh masyarakat dalam sektor perindustrian. Perkara ini kita laksanakan kerana apalah gunanya kemajuan sesebuah negara jika ianya tidak boleh memberi manfaat kepada rakyat jelata. Kedua, anjakan dalam sektor pendidikan. Saya ingin bertanya, adik-adik pernah belajar sains di sekolah tak? Buat lagi, adik-adik pernah belajar sains di sekolah tak? Alhamdulillah. Jika adik-adik pernah belajar sains di sekolah, ketahuilah betapa ilmu sains ini sebenarnya selari dengan wahyu yang pertama diturunkan ke atas baginda, surah Al-Alaq, yang bermaksud bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang menggesa umat manusia untuk terus melakukan penerokaan ilmu. Kita di Malaysia juga tidak terkecuali. Atas dasar kita percaya ilmu itu adalah cahaya, maka kita telah melakukan rombakan dalam sistem pendidikan. Akhirnya pada tahun 2013 kita mula memperkenalkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia bagi memastikan setiap benih yang dilahirkan tidak akan ketinggalan untuk merasai peluang pelajaran. Melalui pelan ini kita terus memperkasakan sains. Kita mensasarkan sekurang-kurangnya 10,000 buah sekolah dengan kerjasama 450,000 orang guru yang akhirnya boleh untuk memberi manfaat kepada 5.2 juta pelajar dalam konteks pemerkasaan sains di peringkat sekolah. Kerana kita percaya belentur buluh biarlah daripada rokoknya
Sesungguhnya di hadapan kita ini adalah anak-anak kita yang merupakan amanah yang perlu kita jaga, kerana mereka-mereka inilah yang akan mewarisi masa depan negara. Ketiga, hubungan kerjasama di peringkat antarabangsa. 2 hari lepas, saya sempat berjumpa dengan seseorang yang bernama Nur. Cuba teka nama penuh beliau. Beliau adalah Nur Apa Nur Bukan. Beliau adalah Nur Saadah, berasal daripada Morocco. Beliau menzahirkan rasa kekaguman kepada negara kita. Mana tidaknya, jika negara Amerika Syarikat punya Neil Armstrong, kita pula ada Dr. Sheikh Muzaffar Shukor yang telah meneroka di angkasa raya. Jika syarikat Britain punya perusahaan Shell, kita pula ada Petronas yang telah menerajui dalam industri minyak dan galian. Dan jika negara Dubai kagum dengan ketinggian Burj Khalifah, kita sudah lama ada menara berkembang yang turut menjadi mercu kebanggaan kita. Namun, kejayaan ini tidak terhenti di sini saja. Kita terus merangka masa depan negara. Sekarang kita sedang memberi fokus kepada perusahaan digital. Maka kita telah mengenal pasti 12 kelompok kumpulan sasaran negara dengan kerjasama 18 syarikat gergasi dunia bagi memastikan pendapatan per kapita ringgit Malaysia 15,000 dapat untuk diraih oleh setiap isi rumah. Makanya kita telah melaksanakan kerjasama dengan negara Kanada dalam konteks pembangunan Bandara Minta. Kita juga telah melaksanakan kerjasama dengan negara Australia dalam konteks pelaksanaan teknologi yang boleh diperbaharui, juga dengan negara-negara Eropah dalam konteks penciptaan kenderaan automatik. Maka tidak hairanlah jika imajinasi kita untuk melihat kereta terbang yang pernah kita lukis pada satu kertas lewat 90-an mungkin menjadi realiti, tidak lagi akan menjadi angan-angan mak jenis. Namun terpulang kepada kesungguhan kita untuk mewarnai masa depan negara. Keempat, insentif kemahiran untuk menggapai kejayaan. Saat Shah Jahan melahirkan rasa cinta kepada Mumtaz, maka dikumpulkan pekerja-pekerjanya yang setia diarah untuk membina satu singgahsana. Dengan kepakaran yang dimiliki, maka terbinalah Taj Mahal yang telah pun digagumi dunia. Kita di Malaysia, atas dasar kita cinta kepada negara, kita percaya setiap manusia yang dilahirkan punya keupayaan, kemahiran dan juga pengetahuan yang perlu kita selengkari bersama. Maka dalam rancangan Malaysia yang ke-11, kita mula memperkasakan pembangunan berpaksikan rakyat. Bidang teknikal dan vocational terus kita perkasakan kerana kerajaan melihat menjelang tahun 2020 sebanyak 60% peluang pekerjaan perlulah diisi oleh individu yang berkemahiran. Pihak industri melihat usaha ini sebagai usaha yang begitu baik, maka mereka mula memperkenalkan skim latihan perintisan. Misalnya dalam bidang kejuruteraan elektrik, Tenaga Nasional Berhad hadir untuk memberikan latihan. Dalam bidang sains komputer, Intel hadir untuk memberikan pengalaman, kerana mereka bukan sahaja ingin melaksanakan individu yang mempunyai tahap intelektual yang tinggi, tetapi juga tenaga kerja yang mempunyai keupayaan kemahiran fizikal yang boleh diaplikasi. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, di peringkat institusi pengajian tinggi pula juga tidak ketinggalan. Kita mula beralih daripada penyelidikan yang bersifat konvensional kepada penyelidikan yang memenuhi kepada kehendak industri. Maka kita telah melaksanakan My PhD Industry dengan kerjasama lebih daripada 30 syarikat industri terpilih bagi menghasilkan ribuan penerima ijazah kedoktoran yang mempunyai kepakaran dalam bidang perindustrian. Dan buat adik-adik yang bakal melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda, jangan risau. Kita juga telah memperkenalkan program To You, To I, iaitu 2 tahun universiti dan 2 tahun industri bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan. Tidak cukup dengan itu, kita mula memanggil CEO-CEO terkemuka untuk berkongsi pengalaman di bawah program CEO at Faculty. Antaranya,
kita telah menyebut Tan Sri Tony Fernandez dalam sektor penerbangan dan juga Dr. Hari Narayanan dalam sektor jaringan dan talian. Mungkin kelima, realiti yang perlu kita hadapi bersama. Sewaktu zaman kegemilangan Melaka, antara persenjataan yang paling digeruni adalah meriam lela rentaka dan armada bahtera perang lencara yang telah pun diguna pakai untuk melindungi kota. Meskipun zaman itu sudah pun berlalu, kita tetap pasakkan kepada Putrajaya kerana kita yakin ancaman teknologi ketenteraan akan berlaku di mana-mana. Jika tidak, mengapa Israel terus meledak bom fosforus untuk menghancurkan rakyat Palestin? Malah negara Amerika Syarikat pernah melancarkan peluru berpandu ke ruang udara Syria bagi memberi amaran peperangan boleh berlaku. Malah terngiang-ngiang di telinga kita saat bom atom diledak, maka hancur berkecailah dua wilayah, Hiroshima dan Nagasaki. Baru kita faham betapa ada manusia yang menggunakan teknologi untuk menghakis nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi kita di Malaysia faham betapa teknologi inilah yang membantu kita untuk meletakkan nilai kemanusiaan itu kembali pada tempatnya. Akhirul kalam. Sebelum saya menutup bicara, ucapan tahniah saya ucapkan kepada Jabatan Penerangan Malaysia kerana telah berjaya menganjurkan program-program sebegini. Sesungguhnya bukan kejayaan yang ingin saya cari. Cukuplah saya berdiri di depan ini untuk menyampaikan pesan kepada semua. Pesan saya buat adik-adik yang saya sayangi, belajarlah bersungguh-sungguh kerana masa depan penuh dengan pancaroba. Buat guru-guru yang saya hormati, jangan pernah berputus asa. Didiklah pelajar-pelajar kita dengan baik, sebaik-baiknya. Dan buat ibu bapa yang saya hormati, warnailah anak-anak kita supaya boleh memberi guna di hari muka. Moga-moga dengan apa yang kita laksanakan pada hari ini bukan sahaja memberi manfaat kepada kita, bahkan juga boleh memberi manfaat kepada negara. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudara Ahmad Mustaqim bin Yusof yang telah membentangkan tajuk saintifik dan progresif memacu kejayaan negara daripada Johor Bahru. Betul. Okey, soalan daripada saya. Sebelum itu, ini statement yang saya nak saudara hayati dan fahami sebelum menjawab soalan. Di antara 9 cabaran di dalam Wawasan 2020 yang dicetuskan oleh Perdana Menteri kita sekarang, Tuan Dr. Mahathir Mohamad, salah satunya ialah, saya bacakan, untuk mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi dan memandang jauh ke hadapan serta menjadi penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan. Saya ulang semula. Di antara 9 cabaran di dalam Wawasan 2020, salah satunya ialah untuk mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi dan memandang jauh ke hadapan serta menjadi penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan. Soalan: bagaimanakah masyarakat boleh menyahut cabaran untuk menjadi penyumbang kepada teknologi dan tamadun saintifik ini? Saya ulang, bagaimana masyarakat boleh menyahut cabaran untuk menjadi
penyumbang kepada teknologi masa depan dan tamadun saintifik. Terima kasih atas soalan yang telah boleh berikan. Ini merupakan satu soalan yang cukup bagus untuk kita hayati bersama. Perlu untuk kita ingat, tamadun Mesir tidak akan tercipta jika tidak adanya piramid yang telah pun menjadi kekaguman dunia. Tamadun Babylon tidak akan pernah dikenali sekiranya taman tergantung tidak pernah dihayati. Bagi kita, dalam peradaban dunia Islam menunjukkan Ibn Sina telah diangkat menjadi tokoh dalam bidang medik atas kepakaran untuk menghasilkan ubat bius. Kita di Malaysia, apa yang kita boleh sumbangkan kepada negara? Kita perlu untuk yakin dan percaya setiap manusia yang perlu dilahirkan perlulah menjadi manusia pencipta. Kerana itu, kita telah memperkasakan 5 universiti penyelidikan. Di bawah universiti ini, kita terus memberikan geran penyelidikan bagi memaksimumkan kajian-kajian. Kerana kita bukan sahaja ingin menjadi bangsa pengguna, tetapi juga bangsa yang boleh memberi manfaat kepada dunia dan negara. Maka, negara kita bukan berada di tahap yang calang-calang diejek dan dihina orang. Kerana, tahukah anda, tahun ini sahaja, buat kali pertamanya dalam sejarah, kita telah mencecah kelompok 100 terbaik dunia dalam universiti yang telah pun diiktiraf di peringkat global. Universiti Malaya berada pada kedudukan 87 terbaik dunia. Malah dalam 10 ranking universiti terbaik di peringkat Asia, 5 daripadanya datang daripada Malaysia. Universiti Teknologi Malaysia juga berada dalam kelompok 18 terbaik dunia, dalam kelompok universiti yang baru beroperasi 50 tahun ke bawah. Inilah yang menunjukkan betapa negara kita amat komited untuk melahirkan para saintis yang boleh untuk selari dengan wawasan 2020 yang telah pun digariskan. Saya mohon soalan yang telah pun ditujukan kepada saya menjadi semangat buat adik-adik semua untuk terus memacu kejayaan negara. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih kepada Ahmad Mus